Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ustazah, cikgu-cikgu, ustaz semua ya. Ustazah buat tutorial ini berdasarkan ada rakan-rakan yang bertanya bagaimana ustazah merakam screen recorder di komputer. Ya. Saya biasanya jarang membuat video menggunakan handphone. Ya. Kalau saya buat pun saya merakam sahaja. Tapi kebanyakan video-video saya memang saya buat dekat laptop lah. Sebab laptop ni lebih jelas, besar dan kita boleh buat PowerPoint sekali kan. Baik. Untuk membuat screen recorder, saya sarankan guna Bandicam. Terdapat banyak di internet sebenarnya aplikasi yang boleh untuk dibuat screen recorder ni. Tapi tengoklah banyak yang free ya. Tapi saya suka Bandicam ni sebab dia ada skrin hijau yang boleh kita buangkan latar belakang. Okey, nanti saya tunjukkan. Baik. Perkara pertama, cikgu-cikgu kena ada Bandicam lah. Ya, kalau tak ada Bandicam, ada aplikasi lain pun tak apa. Okey. Yang kedua, kena ada siap-siap slide. Ya, ini adalah slide yang saya buat untuk tayang malam hari tu. Siapa dah tengok video saya, sediakanlah satu slide. Kita buatlah pengertian ya, ada buku teks apa semualah, ada objektif, ini pengertian ya, ada tajuk, ada buku teks, ada objektif, ada ikutlah apa-apa cikgu nak masukkan. Baik. Apabila kita nak merakam, baik kita buka je screen recorder Bandicam ni ya. Yang pertama cikgu kena set lah. Set full screen. Full screen. Ya. Nak ambil yang atas pun tak apa, tapi saya suka full lah sebab dia akan merakam keseluruhan muka ni ya. Muka kita punya laptop ni. Okey. Yang kedua, sound. Ya, ini sound ni penting. Cikgu kena letaklah. Kalau cikgu merakam menggunakan mikrofon headset, maksudnya mikrofon yang kat telinga tu, ya, yang sekali dengan mikrofon di telinga dan juga mulut tu kan, ada yang sekali tu kan, boleh set dekat sini ya. Kalau speaker biasanya saya gunakan speaker headphone. Okey, yang ni pun headset mikrofon. Terpulanglah pada cikgu. Baik. Yang itu sound ya. Kalau nak gunakan untuk komputer saja, kena buka lah mikrofon ni. Cari. Kalau komputer biasanya mikrofon array ni. Ya, Realtek High Definition. Yang ni yang biasa untuk, memang kita gunakan untuk daripada laptop sendirilah. Ni ada lambang mikrofon ya. Baik. Untuk speaker pun, kalau nak guna yang komputer punya, ambil ni. Realtek ni adalah untuk komputer biasanya. Tapi kalau cikgu ada mikrofon, cikgu letak je dekat tempat sound tu, ada headset. Tengoklah. Ya, kadang-kadang dia keluar sendiri, automatik. Macam tu. Baik. Itu sound ni. Yang kedua, cikgu set lah webcam. Webcam ni yang saya kata ada gambar ya. Kalau saya buka webcam ni, nanti kalau kita on je recording ni, yang warna merah ni, dia akan ada gambar kita. Baik, kalau yang nak guna skrin hijau, okey, dia kena tekan ni, use chroma key. Yang ni tak payah, yang ni kita ambil kamera depan, biasalah kita ambil kamera depan. Yang ni auto detect je, dah tekan use chroma key. Tengok. Bila saya tekan dah ada gambar saya. Kamera pun berfungsi. Ya, sebab latar belakang saya dah warna hijau. Okey, cikgu nak tengok. Ni latar belakang saya. Dah pun berwarna hijau. Kalau saya buang, dia akan hilang lah. Dan di sini kita main lah ya. Di sini kita boleh setting. Itu tak ada langsung. Okey. Kalau cikgu rasa, ni kena setting lah. Di mana kedudukan. Sebab saya duduk bawah je. Okey. Baik. Okey. Ya, satu lagi saya nak terang. Baik, kedudukan ni cikgu boleh letak gambar cikgu di atas. Di mana-manalah. Ya, di tengah. Kalau nak semua pun boleh. Ni besar ya. Baik, ni kecil. Baik, yang sini adalah dia punya kebesaran gambar kita lah. Ya, overlay size ni. Okey. Yang ni position kita. Nak ke kanan, nak ke kiri. Okey, yang ni atas bawah lah. Boleh adjust sendiri. Saya suka letak semua 100 tepi tu. Ini kelebihan Bandicam. Boleh rekod untuk 10 minit. Okey? Baik. Dekat sini tak terpapar lagi. Tapi cikgu kena ni lah ya. Tekan add webcam ni. Ya, tekan untuk kamera. Jadi bila tekan ni automatik yang atas. Dan kalau nak gunakan skrin hijau, tekan use chroma key. Dan kita ambil advance, kita setting dulu besar mana yang kita nak. Macam saya ni lah. Okey.
Baik. Itu setting yang paling penting lah. Yang lain tu biasa je. Speaker tak ada apa. Kita dah buat tadi. Mikrofon pun dah buat tadi. Okey, pastikan speaker dengan mikrofon ni betul ya. Untuk permulaan cikgu rakam dulu. Kemudian dengar balik. Betul ke tidak? Okey, mouse. Mouse kalau nak guna mouse kuning macam saya ni. Okey, boleh klik. Pilih mouse macam mana. Nak merah. Ini kalau klik mouse yang belah kanan ni. Kalau nak merah dengan biru boleh. Yang ni yang petunjuk yang macam saya ni. Warna kuning tunjuk-tunjuk ni kan. Okey. Lepas tu logo tak payah. Teks pun tak perlu. Kalau nak buat-buat lah kan. Itu yang penting je saya bagi tahu ya. Baik. Sekarang cikgu boleh merekod lah. Kalau dah keadaan macam ni, cikgu record. Sekarang on kamera ya. Saya dah on kamera. Baik. Posisi kena betul-betul. Okey. Baik, betulkan kamera cikgu. Okey. Tengoklah kalau tak kena lagi cikgu kena adjust pada yang kamera chroma key tadi. Kan? Baik. Sekarang ni nak merakam dah ni. Ini double rakaman dah ni. Okey, saya close lah ya. Okey. Jadi senang saja. Bila dah kita close, dia akan ada satu paparan dekat sini. Okey, ini adalah video yang kita rakam tadi. Kita boleh play. Saya tunjuk ya. Okey. Itu ya. Jadi kat mana dia tersimpan ni cikgu boleh tengoklah, tekan je belah kanan open output folder. Okey, kat mana dia simpan? Macam saya ni dia simpan dekat dokumen Bandicam. Dalam dokumen, dalam OneDrive dokumen Bandicam. Cikgu boleh carilah kat situ. Di sini ya. Baik, ini adalah video rakaman tadi. Kalau cikgu nak post terus ke YouTube, ya terus je. Masuk je terus. Upload dalam YouTube. Tapi kalau macam cikgu nak edit, untuk Bandicam dia tidak ada editing. Dia tak boleh edit. Dia hanya boleh kita record sahaja. Baik, kalau macam saya, untuk editing, saya menggunakan, ini contoh ya, saya tunjuk slide. Nanti kan bila kita merekod, muka kita di sini tau. Pastikan kita punya slide ni, gambar tu di sebelah kiri sedikit. Dan agak-agak muka kita di kawasan bulat ni. Jangan terlindung lah. Macam saya, semua saya setting di sebelah kiri sedikit. Macam ni ya. Nanti saya punya muka berada di sini. Faham kan? Baik. Jadi, kalau cikgu dah rakam tadi, dah ada dah video daripada Bandicam tadi, cikgu ambil lah apa-apa program yang boleh edit video tu. Kalau saya suka Filmora. Kalau macam video cikgu tu dah okey, tak perlu diedit, terus je upload dalam YouTube. Tapi katalah ada silap-silap ke, ada apa-apa terganggu kan. Jadi, cikgu masukkan dalam On The Shelf Filmora ni, boleh gunting, boleh potong. Kalau tak guna Filmora pun tak apa. Banyak sangat program yang boleh kita ambil daripada internet yang boleh edit video. Okey. Adobe Premiere boleh, banyak ya. Cubalah search yang Filmora ni. Kalau kita tak ada plan, dia akan ada watermark. Kalau ada plan macam saya, memang saya ada plan lah. Saya memang langgan. Jadi saya tidak ada watermark. Kalau macam cikgu ada beli kat Shopee ke mana-mana kan yang crack, boleh guna. Jadi di On The Shelf Filmora ni kita boleh editing pula. Kita edit video yang kita rakam tadi. Supaya kalau ada kesilapan, ada apa-apa, kita boleh potong-potong lah. Dan di Filmora ni juga cikgu boleh masukkan sekejap ya. Saya tunjuk. Ini saya punya. Okey. Setiap kali saya nak menghantar video saya ke YouTube, saya akan masukkan ke saya punya ni, Filmora ni. Baik, saya tunjukkan ya. Lambat pula. Baik. Ini video intro, okey. Akan ada video intro, saya memang simpan di sini. Video intro dan juga video last untuk subscribe lah. Jadi video saya, bila saya nak upload je ke YouTube, saya akan proses di sini untuk proses editing terakhir. Okey. Saya akan lihat, contohnya, ni rakaman saya. Saya akan lihatlah di mana ada benda-benda yang perlu kita edit, ya. Yang rasa macam tak kena kan. Ya.
Jadi saya akan potong di sini. Ini adalah kemahiran menggunakan Filmora pula. Ya. Baik. Jadi faham kan? Yang saya nak tunjuk adalah Bandicam ni. Ya. Sebab keistimewaan dia ada layar hijau. Jadi kita boleh pasang layar hijau dan bolehlah kita membuat transparan ya. Tapi berhati-hatilah dengan setting tu. Kita kena tengok betul-betul. Sebab kadang-kadang setting ni dia lari juga. Ya. Macam mana dia lari, dia macam mana saya nak cakap ya. Sekejap ya. Kalau macam kita dah setting, kita kena tekan record baru kita nampak gambar kita. Sekejap ya. Ni. Okey. Ya. Sorry. Ya, kadang-kadang dia macam lag apa? Dia lagging. Dia macam kita sebut tapi mulut kita lambat bergerak. Itu kadang masalah komputer lah. Kita punya RAM ke apa semua kan. Tapi okey je sebenarnya kalau RAM besar, kalau kita punya prosesor laju tak ada masalah. Okey. Baik. Saya tutup ya. Ini sebab saya guna banyak aplikasi ya. Ini saya merakam menggunakan Loom. Loom ya. Nanti saya tunjuk macam mana nak menggunakan Loom. Saya tak bolehlah merakam menggunakan Bandicam sebab saya nak tunjuk hari ini Bandicam. Okey. Sebab tu saya kata kalau cikgu-cikgu rajin cuba search di internet, type je the best screen recorder, akan keluarlah macam-macam screen recorder. Ada yang, tapi yang Bandicam ni dia ada skrin hijau ya. Kalau yang lain tu saya tak pastilah. Satu lagi OBS. Okey, kalau OBS pun dia ada skrin hijau juga, tapi hati-hati kalau laptop cikgu kurang kurang orang kata prosesornya, RAM-nya kurang laju, OBS ni dia akan makan RAM. Jadi rasa macam kita tersangkut-sangkut, lagging jugalah macam saya kata tadi. Okey, cubalah search screen. Okey, recorder. Okey, kita type the best ya. Sorry. Okey, the best screen recorder for window kita search lah. Banyak yang ni. Ranking yang teratas active presenter. Ini pun okey ni. Okey, OBS Studio, Flashback Express, Camtasia pun okey. Banyak Saya suka mencuba. Jadi saya rasa tak ada masalah kalau cikgu-cikgu nak mencuba, tapi berhati-hatilah. Ada yang kena bayaran. Kalau yang kena bayaran tu, cikgu try sikit dalam 2-3 minit dulu. Barulah cikgu try banyak-banyak lah. Maksudnya try lama-lama. Try sikit 2-3 minit, cuba export. Tengok dia ada watermark tak? Kadang-kadang dia ada watermark, kadang-kadang dia tak ada. Okey? Okey, sampai situ saja daripada saya, Ustazah Zahira. Sekian, selamat berscreen recorder ya. Dan di musim PKP ni memang ramailah nak belajar buat video, nak belajar buat screen recorder. Tapi bagi saya, screen recorder itulah yang paling mudah. Okey? Paling mudah untuk kita buat video PDPC. Dan upload dari YouTube. Supaya senang kita nak share link tu kepada murid kita. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.